Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Apa khabar adik? Sihat? Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dapat kita bertemu lagi di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. InsyaAllah pada kali ini Ustaz Mi akan bersama adik-adik dalam pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Rasa-rasa apa tajuk kita? Setelah adik-adik tengok di paparan Ustaz Mi daripada tadi lagi, start pada Ustaz Mi bagi Assalamualaikum tadi, dan sampai sekarang ni dia pandai penciptaan manusia. Okey, penciptaan manusia, tajuk penuh dia penciptaan manusia bukti kekuasaan Allah. Tajuk kita pada kali ini ialah tingkatan 3 KSSM bidang Al-Quran, surah Ghafir ayat 67. Dan adik-adik boleh buka buku teks sekarang sebagai rujukan kita sambil adik-adik dengar penjelasan daripada Ustaz Mi, penerangan perkongsian Ustaz Mi. Adik-adik boleh tengok dengarlah buku teks, sebab semua yang Ustaz Mi akan cerita semuanya daripada buku teks kita, insya-Allah. Okey adik-adik, dah sedia? Dah buka buku teks? Muka surat 53 sampai 57? Dah? Cantik. Okey, jadi Ustaz Mi pun tak sabar lagi nak bercerita tentang adik-adik tentang penciptaan manusia bukti kekuasaan Allah. Sebab kita akan tengok kekuasaan Allah, satu kekuasaan Allah yang tak ada siapa boleh nafikan. Okey, jadi jom. Mula-mula sekali adik-adik, sebelum kita nak mula, sebelum kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini, jom kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah, kerana Engkau mengumpulkan kami dalam majlis ilmu-Mu ya Allah. Jadikan kami faham apa yang kami pelajari ya Allah. Kurniakan kami kekuatan ingatan ya Allah. Kurniakan kami kefahaman yang jelas ya Allah. Kurniakan kami agar kekuatan iman sehingga kami dapat mengamalkan apa yang kami pelajari pada hari ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey adik-adik, kita dah berdoa pada Allah, bergantung pada Allah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita tengok objektif pembelajaran kita. Yang pertama, membaca ayat 67. Surah apa? Surah Ghafir dengan betul. Itu yang pertama. Yang kedua, menyatakan terjemahan ayat 67 surah Ghafir. Nanti kita akan tengok potongan ayat dan maksud-maksud dia. Dan yang ketiga, menerangkan proses kejadian dan fasa kehidupan manusia. Kita akan tengok proses kejadian manusia ni dan fasa-fasa dia. Dan yang terakhir, merumuskan 4 pengajaran daripada semua yang kita belajar. Ada 4 pengajaran yang kita dapat ambil daripada ayat 67 surah Ghafir. Okay adik, dah sedia? Dah tak sabar lagi? Yes, okey. Jom kita tengok yang pertama. Ini yang pertama, surah Ghafir ayat 67. Di situ Ustaz Mi ada letakkan petok-petok merah di tempat-tempat tertentu sebagai orang kata apa, ulang kaji kita tentang hukum tajwid, dan mudah kita nak baca ayat Quran ini dengan bertajwid dengan betul, insya-Allah. Boleh adik? Jadi Ustaz Mi akan baca sekali sahaja dan adik-adik boleh ikut bersama-sama, insya-Allah. Boleh ya? Okey, kemudian kita akan tengok hukum tajwid sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min 'alaqah summa yukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum summa litakunu shuyukha. Wa minkum man yutawaffa min qabl وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. صدق الله العظيم. Okey, selesai. Okey, di sini ada beberapa hukum tajwid. Kita baca secara orang kata pelaju je. Okey, wallazi khalaqakum, mim mati bertemu dengan mim yang pertama tu apa dia?
Ya, idgham mislain atau idgham mutamassilain ataupun idgham mim. Mim bertemu dengan mim hukumnya dengung. Kum min turabin bin, tanwin bertemu dengan sa ifa hakiki dengung. Min nutfatin, nun bertemu dengan nun. Nun mati bertemu dengan nun, apa dia? Ya, pandai. Idgham, ya, idgham ma'al gunnah. Nutfatin, tanwin bertemu dengan sa ifa hakiki dengung. Min alaqah, min alaqah, min nun mati bertemu dengan ain izhar halqi, jelas. Min alaqah, alaqatin, tanwin bertemu dengan sa ifa hakiki dengung. Yukhrijukum tiflan, lan, tanwin bertemu dengan sa ifa hakiki dengung. Kemudian seterusnya summa, mim bertasydid, ya, wajibal gunnah. Kemudian seterusnya wa minkum, nun mati bertemu dengan kaf ifa hakiki bacaan dengung. Yutawaffa min qabl, nun mati bertemu dengan qaf ifa hakiki bacaan dengung. Walitablugu ajalan, tanwin bertemu dengan mim, ya, idgham ma'al gunnah, dengung, masukkan dan dengung. Wala'allakum ta'qilun, lun, adik-adik pandai. Mat arif disukun. Inilah sebahagian daripada hukum-hukum tajwid yang perlu kita tekankan ketika kita membaca ayat surah Ghafir ayat 67. Okey. Seterusnya, okey, sekarang ayat dan maksud. Okey, kita tengok ayat dan kita tengok maksud-maksud dia. Boleh adik-adik? Cantik. Okey, kita tengok. Wallazi khalaqakum min turabin, dialah yang menciptakan kamu daripada tanah. Mula-mula sekali Allah Ta'ala cerita kita diciptakan daripada tanah. Kemudian summa min nutfatin summa min alaqah. Okey. Kemudian daripada air mani, kemudian daripada sebuku darah beku. Alaqah sebuku darah beku. Okey. Air mani kemudian daripada sebuku. Ni proses penciptaan kita ni adik-adik. Okey, yang mana Ustaz Mi tandakan tu, start daripada tanah, kemudian air mani, anak kecil, dewasa, tua dan mati. Nanti kita tengok ya. Summa yukhrijukum tifla, ayat yang ketiga tu. Kemudian dia mengeluarkan kamu berupa anak kecil. Lahirlah kita, jadilah anak kecil, baby ya, comel je. Okey. Summa litabalughu ashuddakum. Kemudian kita tengok ayat yang keempat, kemudian kamu dipelihara sampai ke peringkat dewasa. Lahir-lahir, kemudian dipelihara sampailah kita dewasa. Summa litakunu syuyukha, kemudian kamu sampai menjadi tua. Okey, syuyukh, jadi tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl, dan ada antara kamu yang dimatikan sebelum tu. Sebelum tua pun ada yang mati, tak sampai tua, kena penyakit mati. Allah Ta'ala nak kabur gitu. Mati ni apa? Mati ni tak mengenal tua. Maksudnya jangan anggap dah tua baru mati. Faham? Jadi kita boleh mati, yes, bila-bila masa, di mana-mana saja, mengikut kehendak Allah. So, buat persiapan. Ya? Okey. Seterusnya, walitablugu ajalan musamma, supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan. Okey, nanti kita akan sampai pada masa ditentukan. Apa tu? Hari kiamat, insya-Allah. Supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu tu kita akan dihisap, dan last kali destinasi kita sama ada syurga ataupun neraka. Sebab tu hidup orang cerdik, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik dari sisi agama kita ialah mandana nafsahu, menawan hawa nafsuna. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia pastikan semua amalan-amalan dia adalah persiapan bagi dia sebelum kematian dia. Maksudnya sebelum mati buatlah amal yang banyak supaya kita dapat berbuat bekal untuk kita bertemu di hari yang ini, supaya kamu sampai ke masa yang ditentukan. Ni hari yang ditentukan ni kita kena buat persiapan. Okey, sebab destinasi kita yang terakhir adalah destinasi yang kekal, tak mati-mati, sama ada syurga ataupun neraka. Dan last sekali, wala'allakum ta'qilun, dan supaya kamu memahami kekuasaan Allah. Jadi bila kita tengok macam mana Allah Ta'ala ciptakan ini, dan terus datang serak masuk dalam hati kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tak ada siapa boleh buat proses penciptaan macam ni. Allahu Akbar. Okay, Dedek, cantik. Alhamdulillah,
Okey, seterusnya adik-adik, kita akan tengok proses kejadian manusia. Dalam buku teks dia bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia pertama ialah Nabi Adam alaihi salam. Daripada apa? Daripada saripati tanah, sulalah iaitu saripati tanah. Proses kejadian manusia begitu unik, rapi dan diatur. Allah Taala yang maha sempurna. Dia akan buat begitu teratur, sempurna dan sangat sempurna. Hal ini merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok macam ni Allah Taala buat, duduk dalam perut, sebelum ditiupkan roh, duduk dalam perut boleh membesar. Siapa yang buat tu? Kita tak ada jawapan lain melainkan Allah, dan begitu teratur. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. So, bila datang macam ni, kita terus bertauhid pada Allah dan kita yakin Allah Ta'ala tu ada. Kita tengok kekuasaan dia, kita yakin Allah Ta'ala tu ada. Dia bukan macam tu lahir, tak ada. Mesti ada kuasa yang mengatur semua ni. Siapa? Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, untuk menguatkan lagi kita, adik-adik boleh tengok di paparan. Ini adalah proses kejadian manusia bermula dengan nutfah. Okey, nutfah ni apa? Nutfah merupakan percampuran air mani yang dikenali sebagai sperma bagi lelaki dan ovum bagi perempuan. Sperma ni masuk, kemudian dia akan pergi masuk ke dalam ovum bagi perempuan. Okey, alaqah ialah alaqah yang kedua. Lepas nutfah dia jadi alaqah. Alaqah ni macam mana? Alaqah iaitu zygot. Okey, alaqah ialah segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Tengok di gambar tu, dia ada segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Kemudian dia ada kat situ. Ustaz Mi tengok daripada segumpal darah dia nak berkembang tu, nak jadi mudrah tu. Daripada gantungan rahim, Allah menjadikan rahim ibu sebagai tempat paling sesuai dan selamat bagi proses kejadian manusia. Okey, itu alaqah. Daripada alaqah turun ke bawah mudrah. Mudrah iaitu embrio. Mudrah ialah seketul daging. Seketul daging yang lembut. Tahap ini merupakan permulaan bagi pertumbuhan otak. Bila dia daripada segumpal darah, dia nak pecah gitu. Itu dia jadi seketul daging yang lembut. Tahap ini merupakan permulaan bagi pertumbuhan otak. Mulalah otak ni nak bertumbuh, nak membesar. Okey, nak berkembang. Saraf tunjang dan pembentukan anggota. 3. Satu, otak, pertumbuhan otak, saraf tunjang dan pembentukan anggota. Dia nak mula nak buat dah. Lain seperti telinga dan mata. Masa tu dah proses pertumbuhan. Okey, dan last sekali, daripada situ dia akan berkembang lagi menjadi janin, terus kepada janin iaitu fetus. Fetus ni pada peringkat janin, pembentukan seluruh anggota telah sempurna. Maknanya nak nampak dah. Mata nampak, telinga nampak, tangan nampak, kaki nampak, semua nampak dah. Para ulama' bersepakat menyatakan bahawa roh ditiup selepas sempurnanya pembentukan anggota-anggota tubuh. Maknanya sebelum tu tak ada roh lagi. Lepas dah ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, semua dah sempurna, barulah Allah Ta'ala tiupkan roh. Hakikat roh tidak dapat dikaji kerana hakikat ini merupakan antara rahsia Allah dalam penciptaan manusia. Adik, cantik. Inilah proses kejadian manusia. Ulang, mula dengan apa? N dulu. N, nutfah. Kemudian alaqah. Lepas itu mudrah. Jadi kita pun buat satu benda yang pendek. Nak bagi faham. N dulu. N apa dia? Nutfah. Lepas itu alaqah. Alaqah A. N nutfah alaqah A. Jadi na. Kemudian M. Okey, MU kita ambil kita ambil mudrah. Mudrah. Kemudian last sekali janin. Jadi kita pendekkan jadi namuj. Namuja. Boleh? Ingat namuja. Boleh? N apa? N? Pandai. N ialah nutfah. A. Yes, alaqah. Kemudian mu apa?
Yes, mudrah. Kemudian ja apa ja? Janin. Jadi Ustaz Mi pendekkan jadi namuja. N nutfah, A alaqah, mudrah, ja janin. Jadi 4 ini insya-Allah adik-adik boleh ingat. Wallahu alam. Boleh adik? Okey, ingat namuja, ingat nutfah, ingat alaqah, ingat mudrah, dan last sekali ja janin. Okey, benar adik ya? Alhamdulillah. Okey, selesai yang ni. Kemudian kita tengok, okey, ni ada prisma ilmu. Nama dia Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Sebut betul-betul? Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Boleh? Cuba adik sebut. Nak dengar sikit? Okey, Anthony. Yes, van. Apa? Leeuwenhoek. Bukan. Leeuwenhoek. Cuba. Pandai. Okey. Leeuwenhoek. Jadi Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek. Ustaz Mi pun dah tersasul kadang-kadang. Okey, inilah nama orang yang disebut sebagai ahli biologi. Merupakan ahli biologi pertama yang menemukan sperma pada tahun 1677. 1677 dia jumpa sperma ini. Ahli sains. Hakikatnya, tapi nak banding dengan Quran. Quran cerita yang tadi tu, yang namuja tadi tu, yang nutfah tadi tu. Yang nutfah tadi tu. Namuja, ingat tadi N, nutfah, A alaqah, mudrah, ja janin. Yang tadi tu dijumpa oleh Anthony van Leeuwenhoek ni. Dia berjumpa sperma pada tahun 1677. Tapi Quran bertemu menceritakan tentang proses kejadian manusia start daripada nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudrah, kemudian kepada apa tadi? Janin tadi tu. 1000 tahun sebelum tu. Allahu Akbar. Hebat tak Allah? Ya, Allah Ta'ala yang buat. Dia cerita awal-awal dah kita baru jumpa. Kenapa kita baru jumpa? Apa hikmah dia? Supaya bertambah iman kita. Bila kita tengok, ya Allah, benarlah Allah Ta'ala tu ada. Benarlah Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Okay, dalam Quran cerita ni awal lagi adik-adik. Okay, Alhamdulillah. Okay, seterusnya kita tengok ini fasa kehidupan manusia. Adik-adik boleh tengok gambar tu dan seterusnya. Fasa kehidupan manusia ada 5. Jadi kita tengok mula-mula sekali. Kanak-kanak, anak-anak belajar bercakap, berjalan, bermain dan bergaul dengan persekitaran mereka. Itu tahap kanak-kanak. Pergi kepada yang kedua, remaja. Mereka mula ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertanggungjawab dengan apa-apa yang dilakukan berpandukan aturan syariat. Bila remaja dah masuk baligh, maka ditaklifkan, diberikan beban pada dia, tanggungjawab. Dan kalau tak buat berdosa. Bila tu? Bila start remaja. Dewasa, pergi kepada tahap ataupun fasa yang ketiga, dewasa. Manusia mencapai tahap kematangan akal yang sempurna. Mereka menerima tanggungjawab yang lebih besar daripada dengan membina keluarga, mencari rezeki dan memimpin masyarakat. Ni tahap dewasa, mereka dah matang. Jadi tanggungjawab pun berbeza, lebih besar daripada remaja tadi, iaitu bina keluarga, cari rezeki, bina masyarakat, iaitu pimpin masyarakat. Okey, itu tahap yang ketiga. Tahap yang keempat, kita semakin melemah, iaitu tua. Tenaga mula melemah, tetapi mempunyai pengalaman hidup yang luas dan berharga untuk panduan generasi berikutnya. Jadi orang tua ni selalu orang minta nasihat. Orang datang jadikan rujukan sebab dia hidup lama, dia matang, dia banyak pengalaman. Jadi kita minta nasihat dia untuk kita pula meneruskan apa yang dia buat sebelum tu. Okey adik-adik, faham? Cantik. Dan last sekali destinasi kita adik-adik. Ini yang perlu kita sedar. Kita dah hidup, kita tak boleh lari daripada satu tempat yang dipanggil satu tempat yang sempit, tempat yang gelap, tempat yang dihuni oleh ulat dan cacing. Allahu Akbar. Dan kalau kita nak selamat, kita kena sedar mulai hari ini kita akan masuk ke situ. Kita kena buat persiapan yang boleh menyelamatkan kita daripada tempat tu. Apa dia? Kematian. Kematian menyedarkan kita untuk memanfaatkan kehidupan dengan perkara yang memberi kebaikan, tidak hanya pada diri sendiri, bahkan kepada orang lain. Maka berilah manfaat pada orang. Kerana dengan memberi manfaat itu, pahala mengalir buat kita. Pahala mengalir itu menjadi bekal kepada kita untuk kita berada di tempat yang Ustaz Mi kata tadi. Gelap, sempit, panas, penuh ulat dan cacing. Allahu Akbar.
maka tiada siapa yang boleh menyelamatkan kita pada waktu itu melainkan teman-teman amal kita. 3 yang akan ikut kita di dalam kubur kita, yang akan ikut pergi ke kuburan. Yang pertama apa? Anak pinak, keluarga. Yang kedua apa? Harta benda. Yang ketiga apa? Amal. 2 akan pergi, 1 akan kekal. Anak pinak, keluarga akan pergi, harta akan pergi, tak ikut kita masuk kubur, tapi amal akan ikut kita masuk kubur. Jadi yes, itu dia punya point. Siapkan bekal yang banyak untuk persiapan kita masuk kubur. Okay, dek? Faham? Cantik. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Antara bukti kekuasaan Allah termasuklah penciptaan manusia. Ni bukti dia. Allah menyeru manusia berfikir. Kita ada otak Tuhan bagi untuk kita fikir, supaya sentiasa meneliti, memikirkan kejadian mereka sendiri, supaya dapat merasakan kekuasaan Allah dan kehebatan Allah serta kelemahan dan kehinaan manusia. Allahu Akbar. Diciptakan daripada air mani yang hina. Tak ada siapa pun nak air mani tu. Tak ada siapa pun nak, hina sangat. Orang kalau dapat air mani tak buat apa, buang. Kan? Buang. Geli. Tu air mani. Hina tak kita? Hina. Tapi daripada air mani yang hina tu, Allah jadikan kita macam mana kita sekarang. Ingatlah asal kita daripada kehinaan. Hina kita tu. Hina kita tu. Allah Ta'ala suruh kita bagi tahu kita ni hina, kita ni lemah. Dapatlah, sedarlah kamu tu hina, kamu tu lemah. Daripada tak ada apa-apa, kosong, daripada air mani yang hina, aku yang buat kamu jadi sampai besar, sampai cukup tangan, cukup mata, lengkap dan sebagainya. Siapa buat? Allah. Tak ada jawapan lain melainkan Allah. Di situlah kita akan merasakan kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Faham adik-adik? Jadi kita tengok ayat Quran ni, Allah Ta'ala sebut dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala suruh kita fikir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sambil-sambil adik-adik tengok di atas tu ada gambar, ada video. Adik-adik tengok macam mana kita ni hina tak hina. Nampak tu? Nampak tak? Air mani masuk, kemudian kecil-kecil. Allah, siapa boleh buat macam tu adik-adik? Sampai sempurna badan kita, tubuh kita, telinga kita, sampai kita jadi sekarang ni. Buat? Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maksudnya, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkannya? Allah Ta'ala tanya kita tu. Tengoklah apa yang aku yang buat kamu. Allahu Akbar. Fikirlah, rasakan kekuasaan aku. Jadi jangan lawan aku. Kamu tu lemah, kamu tu hina. Aku bagi tahu kamu, aku arahkan kamu, aku suruh kamu buatlah. Allahu Akbar. Faham adik? Allahu Akbar. Okey, ini surah Az-Zariyat ayat 21. Okey, yang terakhir ini adalah pengajaran ayat surah Al-Ghafir. Surah Al-Ghafir ayat 67. Yang pertama, kita nak kena mulakan umat Islam. Sebagai umat Islam kita hendaklah, ni ayat pengajaran. Bila soalan tanya pengajaran, kita kena mula macam inilah adik-adik. Sebagai umat Islam kita hendaklah, apa? Yang pertama, meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa mencipta manusia dengan sempurnanya agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Itu. Bila kita dapat sedar, yakin Allah Taala Maha berkuasa, maka kita akan menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua, menghargai anggota badan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia merupakan sebaik-baik kejadian. Hargailah anggota badan ni. Allah Ta'ala tak ada buat yang orang kata yang paling sempurna, yang paling cantik, yang paling hebat, melainkan Allah Ta'ala jadikan kita manusia. Maka syukurlah Allah Ta'ala jadikan kita manusia. Allah Ta'ala tak jadikan kita binatang, adik-adik. Syukurlah pada Allah. Macam mana kita nak bersyukur? Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Banyak-banyaklah berzikir pada Allah. Tanda syukur kita pada Allah. Yang ketiga, mengakui bahawa anatomi tubuh manusia diciptakan dengan fungsi yang tersendiri, bahkan saling melengkapi, agar kita yakin dengan kesempurnaan Allah. Anatomi manusia ni, sistem badan kita ni, tubuh kita ni dicipta dengan fungsi tersendiri. Siapa boleh buat macam tu, adik-adik? Ada tak manusia boleh buat? Ada tak robot boleh buat? Ada tak teknologi boleh buat? Kalau kita hilang satu benda dalam badan kita, kita gantikan benda yang baru, ada tak sama yang macam Allah Ta'ala buat? Allah. Tak ada, adik-adik. Kaki kalau kudung aksiden putus, kita ganti dengan kaki palsu. Sama tak dengan kaki yang putus dulu tu? Tak sama. Maknanya
Allahu Akbar. Maknanya Allah Ta'ala punya ciptaan tak ada siapa yang boleh buat. Okay. Jadi rasakan kekuasaan Allah itu. Okay, yang keempat, menjadi hamba Allah SWT yang sentiasa bersyukur. Jadi orang yang bersyukur pada Allah. Tadilah cara dia, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, zikir pada Allah, tanda syukur kita pada Allah, agar kita tidak termasuk dalam golongan yang kufur dengan nikmat Allah. Okay, faham adik-adik? Cantik. Inilah pengajaran ayat surah Ghafir ayat 67. Jadi sekadar itu perkongsian Ustaz Mi dengan adik-adik pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa adik-adik jawab 25 soalan yang Ustaz Mi sediakan pada adik-adik di bawah di bahagian deskripsi, khas untuk adik-adik. Jawab sampailah adik dapat markah 100%. Tu pengukuhan kita. Tekan link dan jawab semua soalan ya di bawah di deskripsi, insya-Allah. Jangan lupa subscribe adik-adik, tanda sokongan adik-adik pada Ustaz Mi, dan dengan cara ini dapat beri semangat pada Ustaz Mi dan berkah, keberkahan dalam proses kita mempelajari agama kita, insya-Allah. Dan jangan lupa share dengan kawan-kawan adik-adik, supaya pahala mengalir itu tidaklah mengalir hanya kepada Ustaz Mi, juga kepada adik-adik yang berkongsi, insya-Allah. Dan yang semua, jumpa lagi insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.